A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Terima kasih. Siapa ni orang pertama tadi? Hairul Hezri Nordin. Orang pertama. Batu Nur Farah Sabridas, Sabridas Das, Siti Fatimah Nabihan, Rafidah Hasan Mumtaz Begum, awal Puan Mumtaz, Leni Nadirah, Masrina Azlin Matun, Hairul Hezri Nordin, Kalfizul, ada juga Kalfizul, Azizah Malik, Kahar Bandel, tu dia, Yati Setia, Zafir Zafrul, Sa'diah Mat Sa'ad, Siti Afsakula. Kalfizul terus like dan share. Terima kasih ya, like dan share, tolong share ya. Azrina Hafizah, Ratna Laili ya. Ratna Laili, Ani, Alam Ahmad, Adedah Adil, apa nama? Nurin Nur ya. Nurin Nur, Takeshi Kanishiro, Leni Nadira dah sebut, Kapitul lagi Syam Syahanin ya. Syam Syahanin tadi ya. Syam Syahanin, Sofi Indra, Yan Yayan, Siti Aminah, Sarijo, Nora Aisyah, Fia Haj, Hisham, Kintan Abdullah, Zaleha Awang, Khatijah Harun, Sahira Rahman, Rosma Sita Mas, Joha Joeb, Rashidah Hamidun, Zaleha Adnan, Farina Ina, Fiza Oteng, Leni Nadira, tadi dah sebut. Abu Hasan Syahari pun ada. Abu Hasan ada, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nita Azmi, Emma Hatun, Pesh Adam Story, tu dia. Ramai sahabat yang dapat bersama, cukup Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak-banyak. Hajah Safia ada, Fartiha ada, Syikin Osman, Hamidah Hussein ya, Masrina, Normah Basar, Syarifah Banu yang Mumtaz tadi tu, Mumtaz Begum ya, Lita Walita, Lishida Love, Syarifah Idora, Zafir Zafur dah sebut tadi. Oh, dia minum air coklat ya. Ya, premium coklat latte tu betul. Ya, Tok Abah tadi dah mulakan dengan premium coklat latte. Memang segar. 183 orang dalam kelas dah. Terima kasih banyak-banyak. Ada 112 komen, 102 reaksi. Suryati, Hafiz Ahmad ada, Izzah Ahmad pun ada, Syikin Abdullah, Misa, ya, Hajah Safiah ya, Muhammad Farhan ada, dia boleh Jawi, Suryati, Hajar ya, Soleh ya, siapa tu, Syarifah Idora dah sebut tadi, Sadiah Mas'ad, terima kasih atas doa. Syamuddin Osman, so 176 dah masuk kelas. Tadi dah naik dah 181, sorry ya. Kita tunggu 200 kita start. Tajuk kita masih sambung daripada semalam. Semalam tak apa, cari lagi bahan. Malam tadi start pukul 11.30, dapat duduk selepas cucu-cucu semua dah tidur. Tak apa, buka lagi, cari lagi bahan. Bagaimana kaedah untuk menghadapi dilema, menangani dilema ya. Ini bahagian kedua, mungkin bahagian ketiga ada, mungkin bahagian keempat ada. Tak apa, dapat lebih kurang dalam berapa ya, berapa poin tak dapat malam tadi, banyak ya. Dia tak boleh tidur kata dapat poin baru, dapat 22. Itu semalam. Mungkin hari ni dapat lagi 22 tips. Hari pertama dulu, kemarin kita dah bincang lebih kurang 7 tip. So hari ni Tok Abah akan tambah lagi setakat mana pun yang mampu. Lepas tu mungkin bahagian ketiga. Mudah-mudahan ada bahagian keempat kot. Okay. So tip hadapi dilema. Tiap hari kita menghadapi dilema, tapi kadang kita ialah tenggelam punca, sampai kita bertangguh-tangguh, sampai kita tak buat, sampai kita stres, sampai kita kadang-kadang membuang masa lah ya, ataupun kehilangan peluang, ataupun kita tak dapat memenuhi kehendak ya, orang yang tersayang, ataupun kawan rapat, ataupun situasi, sebab kita tak pasti apa nak buat. Ini biasa.
Sebab kita manusia biasa, kadang kita dihadapi dengan 2, 3, 4 situasi ataupun solusi ataupun pendekatan, ya, ataupun pilihan. Itu dia. Ya, kerana pilihan tu pilihan yang seronok. Ada 4 tempat offer kita kerja. Itu dilema, tapi dilema yang seronok. Ada orang bujang dapat 4 calon untuk di Penang. 4 calon dia ada, 4 minat kat dia, suka kat dia. 4 bagus. Dilema tak? Dilema, tapi itu dilema bahagia. Berbanding dah 14 tahun mencari masih tak jumpa pasangan, itu pun dilema yang sengsara. Ni 4 calon menunggu. Di sana menunggu, di sini menanti. Kata siapa? Tu apa, lupa nama penyanyi, ya. Di sana menunggu, di sini menanti. Mengintai jadi biar apa? Kat bilik kamar apa dari apalah, siapa nama penyanyi tu, ya Allah, lupa tiba-tiba tak banyak. Lupa nama penyanyi tu, tak apa minat sangat penyanyi, ya. Yang anaknya sakit tu kan. Tak apa baca juga, tapi lah orang muda yang faham ni, tapi orang tua ni kadang ingat-ingat lupa. Baik, dah 200 orang lebih dalam kelas. So tak apa janji tadi kan. Topik kita hari ni ialah bagaimana kita nak bagaimana nak menghadapi dilema dan menangani dilema atau ketidakpastian, ya, dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita akan dirahmati Allah dalam tindakan yang kita lakukan. Okey, dan of course program kita dibawakan oleh, selain daripada premium cokolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan, diformulasikan dengan sayang, ya, dinikmati dengan riang insya-Allah. Tuan pagi-pagi dah bersemangat serah. Dah ni aircon dah pasang dah. Tok mak pasangkan, ya. Dia punya sayang kat tok bah, dia pasangkan aircon, ya. Tapi dah mula berpeluh ni sebab minum premium cokolate. Bersemangat, dah hangat sikit. Alhamdulillah, walaupun aircon kat atas kepala. Alhamdulillah. Dan juga dibawakan oleh ni pentingnya, webinar pada 29. Hari ni berapa? 13, ya. 13, 29, ada lebih kurang 16 hari lagi, ya. 2 minggu lah lebih kurang, ya. Menjelang 29 bulan Disember. Kita buat webinar ni waktu malam. Tak pernah buat webinar waktu malam secara publik. Tapi ni 8.30 sampai 10.30 sampai 11 malam. Betul untuk membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Ini ialah kita bila-bila masa pun sesuai, apatah lagi menghadapi tahun baru. Cabaran-cabaran berbeza. Mungkin kita dah masuk ke endemik. Semalam pun dah 3,000, ya. 3,000 saja yang kes baru, dah menurun jauh ke bawah. Mudah-mudahan terus menurun sampai sifar. Amin ya rabbal alamin. Tidak mustahil. Allah bila nak buang, nak angkat semua masalah, kun fayakun. Tapi turun daripada 5,000 minggu lepas, 4,000, turun naik 45 hari. Ya, semalam 3,200 ke apa, ya. So, ya, so Tok Abah sangat seronok, sangat bahagia, sangat bersyukur, ya. So, mudah-mudahan ramai lagi akan terus berdoa dan tanya untuk anda yang dapat sedekah subuh. So, kamu bubuh, ya. Cikgu Nazrin dah bubuh komen pin kat atas link untuk dapatkan premium cokolate untuk join webinar Tok Abah. Orang Nusantara, orang Singapura, orang Brunei, orang Australia, ya. Tok Abah 2-3 hari lepas buat program dengan Australia. Kalau mereka nak join pun sama, masih RM30. Barulah $10, ya. Singapura, Brunei, Australia, kurang lebih dia punya nilai wang, ya. Come join. Ya Allah, sekali makan pun RM30 tak cukup kalau satu family. Ni untuk satu family, 4-5 orang, 10 orang ke dalam satu rumah, satu alat, satu gadget, satu device, RM30. Janganlah kata mahal. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang luar biasa. Tok Abah akan terangkan kesilapan dulu. Kesilapan suami isteri, kesilapan mak bapak dari kacamata anak-anak. Itu yang menarik tu. Dan of course solusinya. Ya, bagaimana nak menjadikan rumah tangga suami isteri bahagia dan ceria, amin. Dan juga anak-anak bahagia. Sebab apakah hak anak-anak terhadap ibu bapa? Sahabat bertanya pada Nabi, mafhum hadis. Nabi menjawab, pertama bagi nama anak nama yang baik-baik, keduanya didik akhlak, didik adab. Yang ketiganya berikan mereka tempat tinggal yang bahagia, tempat tinggal yang sempurna, yang baik, termasuk rumah tangga yang ceria, bahagia dan merangsang pembangunan saksiah yang seimbang. Alright? So, Tok Abah seronok sangat nak share sebab nak ingatkan diri, ingatkan anak-anak, ingatkan cucu-cucu untuk sama-sama berubah. Bila Tok Abah bercakap, Tok Abah pesan pada diri dahulu. Sebab kita semua belum sempurna. We are all work in progress. Alright? Okay. Dan insyaAllah lah, ya. Dan of course, untuk mereka yang niat untuk menjalankan ibadah korban pada tahun ini, ya, pada musim haji tahun depan, insyaAllah, jom kita menabung. Kalau tak ada, tak larat nak buat korban, ya, secara sekaligus, ya,
700 ke 800 ataupun 600 saja. Tengok satu bahagian di mana, kawasan mana di negara kita di Malaysia, maka kita jom menabung. Dan Tok Abah ialah duta kepada tabung korban, ya. Sebuah agensi yang menolong, ya, kita menabung, lepas tu kita buat korban di Malaysia. Yang lebih afdal berkorban di negara sendiri. Dan skim dia punya penabungan itu telah dipantau, diluluskan oleh Bank Negara, ada panel syariah, diterajui oleh Ustaz Al-Tu'a, insya-Allah. Dan pembahagian ataupun pengedaran daging-daging korban dibantu oleh Hypermarket Maidin. Punya bahagianya kami semua, sebab bila niat baik maka ramai yang nak membantu. Ya, Hypermarket Maidin bersetuju untuk mengagih-agihkan daging korban. Ya, untuk anda yang tak nak agihkan sendiri, so ada yang pihaknya, ataupun nak agih sendiri, maka door to door akan dihantar daging ke rumah anda, insya-Allah, ataupun anda kutip di di Maidin yang terdekat. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Okey, let's go. So tips yang okey lah untuk mereka yang tak dapat join semalam, Tok Abah kata antara cara untuk menghadapi dilema, pertama okahlah doa pada Allah untuk dapat ilham, termasuklah doa membuka 12 pintu yang Tok Abah telah war-warkan sejak 20 tahun yang lalu, 20 tahun, ya. Sebab Tok Abah dah amalkan 21 tahun, Tok Abah kena share, ya, dengan orang lain. Keduanya ialah tidak akan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. So mesyuarat dan istikharah insya-Allah akan memberikan kita ilham, inspirasi untuk atasi dilema ataupun persimpangan dalam hidup kita. Dua. Yang ketiganya, solat taubat, istikharah, witir. Itu pesanan Hasan Basri untuk apa masalah. Of course, yang keempatnya kongsi masalah kita kat WhatsApp group, kat IG group, kat social media kita, kat IG, kat TikTok, ya, dan sebagainya. Untuk sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita memberikan pandangan dan cadangan. Biasa sekarang berlaku dan ramai orang dapat selesaikan dilema ataupun pertentangan, persimpangan hidup mereka dengan cara yang menang-menang, masya-Allah. Lepas tu FB boleh, Google boleh, banyak rujuk kepada sifu ataupun mentor atau penasihat. Tok Abah buat juga tu dari masa ke masa bila ada dilema, ya, maka Tok Abah rujuk pada sahabat-sahabat, para ustaz, para ulama, pakar-pakar dalam bidang masing-masing, ya. Alright, itu kita berhenti semalam nombor 7. Hari ni sambung nombor 8. So waktu bilakah yang kita paling rapat dengan Allah? Banyak masa kan? Termasuklah waktu solat, waktu sujud, waktu puasa, waktu musafir, waktu hujan lebat, waktu sedang sakit, sedih, waktu kita ziarah orang sakit, waktu kita antara dua khutbah, ya, waktu asar, solat asar, ya, dan macam-macam waktu. Tapi salah satu waktu yang sangat mustajab untuk kita bermunajat, merintih pada Allah, dan Allah akan berikan kita jalan keluar ialah waktu tahajud, dan disertakan dengan solat taubat, hajat, kita waktu tahajud. Ya, kalau di Semenanjung pukul 3 pagi, 4, 5. Kalau di Sabah Sarawak pukul 2, 3, 4 pagi, gamaknya kurang lebih begitulah. Ya. Kalau nak tahajud, ya, afdalnya ialah tidur dahulu. Ya, tidur dahulu, ya. So boleh tak buat mulai tanpa tidur? Boleh, kalau awak ada kekuatan, ya. So kita tahajud, kita tidur sebentar, lepas tu kita bangun pukul 2 pagi, 3 pagi tu, ya, dan kita sembahyang sunat, taubat, ya, dan sebagainya, istikharah, kita mohon pada Allah. Sebab waktu tahajud, waktu malaikat Allah, ya, dan Allah dan malaikat paling rapat pada langit bumi, kata para ulama. So waktu itulah mudah, sebab waktu tu pun waktu paling nyenyak tidur. Ikut kajian sains, paling nyenyak tidur pukul sekitar waktu tahajud pukul 3 pagi tu, ya. Di Semenanjung pukul 3, pukul 4, ya, dan di Sabah Sarawak 2-3 kot, ya, pukul 2-3 pagi. Ya. So waktu itu rupanya tengok magic, ya, magic. Pukul 3 pagi, pukul 2-3 pagi itu waktu yang paling nyenyak tidur. Pukul 2-3 pagi itu waktu paling banyak oksigen dikeluar dia pada muka bumi. Kata pakar saintis, ya. Waktu itu paling tenang, ya, paling hening. Kadang-kadang kita tengah salakkan anjing pukul 3 pagi, tepat pukul 3 pagi anjing akan menyala, sebab mungkin kata malaikat, mereka melihat malaikat turun. Subhanallah, ya. Dan waktu itu sangat mustajab kita bermunajat, kita merintih, menangis pada Allah, minta Allah selesaikan masalah kita, beri jalan keluar kepada dilema yang kita hadapi. Subhanallah. Nampak tak magicnya?
Dan kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Memang tak selesa, kena paksa diri. Kena bangun pukul 3 pagi, pukul 2 pagi tu, selepas tidur sebentar, Masya Allah. Bukan satu benda ringan untuk orang biasa macam kita semua. Tapi untuk orang yang dah biasa, no big deal. Memang dia selalu tak pernah tak tahajud. Ada orang begitu, ramai di negara tercinta ini. Baik, itu yang ke-8. Ke-8 bagaimana kita dapat menghadapi dilema dengan tahajud, dengan istiqarah dan sebagainya. Luar biasa. Itu pun ramai yang dah buat tahniah. Yang ke-8. Yang ke-9. Ni Tok Abang belajar tahun 2000. That is what? 21 years ago. Tahun 2000 Tok Abang membaca satu buku. Tok Abang pernah cerita to some of you lah, kalau ingat iaitu bagaimana kita selesaikan masalah di dalam tidur kita. Ni proses sleep thinking. Dalam bahasa psikologi dia kata riding on the theta wave. Waktu kita tidur, otak kita merembeskan gelombang theta. Gelombang nyenyak, kita tidur nyenyak, maka gelombang theta dirembeskan, dikeluarkan oleh otak kita dengan arahan otak badan kita merembeskan gelombang theta. Luar biasa Gelombang theta ini macam mana cerita menyebabkan kita mudah Allah berikan ilham atau inspirasi untuk selesaikan masalah. Dan Taubat biasa ceritakan banyak kali juga, orang perempuan waktu tidur sebahagian besar mindanya masih berfungsi, otaknya masih berfungsi. Ada yang kajian mengatakan sehingga 70% otak wanita masih bekerja waktu tidur. Maha suci Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Hebat kan? Orang lelaki ikut kajian demi kajian sekitar 10% otaknya masih berfungsi. Jadi otak kita, sebenarnya kita mimpi, kita ingat mimpi. Macam mana boleh awak ingat mimpi? Macam mana awak mimpi dikejar rimau sampai bangun tidur kalau tak pasang aircon berpuluh-puluh? Awak tidur, mimpi dikejar rimau, dikejar Pontianak. Punya lari laju, kadang-kadang tak boleh lagi. Tok Abang kadang cukup takut bila mimpi dikejar, tapi tak boleh lagi. Rupanya, kata orang tua lah, engkau mana lagi kaki kau terlipat. Masa kau tidur kaki kau lipat, kau mengikut, memang kau tak boleh lagi. Memang betul. Macam nak kena capai ditangkap di Pontianak tu. Pontianak kejar kita dalam mimpi. Tak boleh lagi pula tu. Pernah akan berlaku kan? Ya. Macam mana pula kita boleh kadang-kadang terisak-isak dalam tidur? Macam mana kita berpeluh dalam tidur? Kenapa? Maaf ada orang mimpi basah. Sebab otak kita, ada bahagian otak kita masih berfungsi waktu tidur. Itu bukti kadang-kadang kita bangun, aku malam tadi mimpi lah. Aku mimpi sekian-sekian. Macam mana awak boleh ingat awak mimpi? Awak tidur. Anda tidur. Tidur ibarat mati. Macam mana you ingat mimpi you? Rupanya otak kita, ada bahagian otak kita masih jaga waktu kita tidur. Tetapi itulah, ramai juga sahabat-sahabat yang Tok Abang tanya, ramai sahabat yang Tok Abang tanya, apa mimpi malam tadi? Tak ada. Aku tak pernah mimpi. Ujung-ujung ni aku tak pernah mimpi. Itu mustahil berlakunya. Sebab semua orang bermimpi. Ikut kajian orang yang letak alat wire-wire kat otak kita untuk tengok apa mimpi yang kita alami waktu tidur. Ikut putusan temuan daripada kajian-kajian ini juga, semua orang bermimpi. Bukan satu mimpi, kadang-kadang banyak, ratus mimpi kadang-kadang tiap malam, beratus kau. Tetapi kita tak ingat sebab kita tidur nyenyak. Tidur ada 4 tahap yang Tok Abang baca lah, 20-30 tahun yang lepas. Tok Abang kan suka membaca. Jadi untuk faham diri dan faham orang. So kita tidur ada 4 tahap, kata buku yang Tok Abang baca. 2-3 buah buku lah tentang ni. Bukan 2-3 buah. 2-3 buah tu mungkin berpuluh lah, banyak lah. So mimpi fasa 1 ni mata kita masih bergerak. Rapid eye movement, REM. Tidur waktu REM, mata kita masih gerak-gerak. Ni kata orang tua, ni budak nakal ni, tidur mata bergerak-gerak, mata pun tak rapat. Budak nakal, bukan budak nakal. Dia tidur di tahap 1. Mimpi itu, kalau mimpi di tahap 1, kita akan ingat sepenuhnya mimpi kita. Tu yang bangun tidur terus menangis, terus sedih, bangun tidur menangis. Macam mana bangun tidur menangis? Rupanya dia mimpi di tahap 1, ingat setiap aspek mimpi. Atau mimpi di tahap 2, kita ingat separuh-separuh. Mimpi di tahap 3,
kita tahu kita mimpi tapi tak ingat apa-apa, itu awak tidur di tahap 3. Kalau kita tidur di tahap 4, sangat-sangat nyenyak, penat dan sebagainya, maka kita tak tahu pun kita bermimpi. Itu yang menjawab, saya dah bertahun-tahun tak pernah mimpi. Walhal kalau ikut kajian, ikut hadis pun, cuba Google, ya. Kita mimpi setiap malam. Mimpi itu mainan tidur. Mana mungkin kita tidur tak bermimpi? Mustahil. Kita bermimpi, tapi sebab tidur terlampau nyenyak, kita tak ingat atau tak tahu kita bermimpi. Tidur ada 4 tahap, ya. Dan tahap keempat, tahap pertama yang kita akan ingat mimpi kita dengan detail. Tahap kedua, ingat-ingat lupa, tahu sikit-sikit, aku mimpi aku jumpa, aku sembahyang subuh gini, tapi tak ingat kat mana, tak tahu siapa imam. Tapi kalau mimpi tahap 1, tidur tahap 1, kita ingat semua, tahu siapa orang tu, tahu berlaku. Pernah tak mimpi begitu, ya? Nampak imam rebah masa baca ayat, tak salah baca, tak ingat. Tahu siapa yang jadi makmum, tak yang di belakang sekali. Ingat, itu mimpi tidur di tahap 1. Tahap 2, tahap 3, kita tahu kita mimpi tapi tak ingat apa-apa. Tidur di tahap 4, nyenyak sangat, kita tak tahu pun kita bermimpi. Gitu, ya. So, balik pada sleep thinking. So, apa yang Tok Abah dah lakukan, ya, sejak tahun 2000. So, Tok Abah dah tahu kaedahnya. So, ada masalah, ada dilema, ada persoalan. Ya, ada isu yang tak dapat kita rungkaikan waktu jaga, waktu bermesyuarat, berbincang, tak selesai masalah. So kita pun sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas tu sebelum tidur, kita tengok isu fakta dengan fakta-fakta. Aku ni ada masalah sekian-sekian, ada 3-4 pilihan. Ada 3 solusi yang aku boleh jalankan, A, B, C. A ini dia, B ini dia, C ini dia. Lepas tu, ya Allah, aku ada permasalahan yang agak berat. Aku ada 3 alternatif untuk selesaikan masalah. Kau beri aku ilham. Alternatif mana yang terbaik, ya Allah? Ya, kita berdoa, ya, lepas tu kita tidur. Tidur mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan. Dan masa tidur kita mengiring ke kanan, kita terus berzikir. Pertama kita baca qul Allah 3 kali seperti khatam Quran. Lepas tu kita selawat atas Nabi 10 kali. Lepas tu kita istighfar 3 kali. Lepas tu kita bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Lepas tu terus berzikir, maafkan semua orang sebelum tidur. Dan niatkan, ya Allah, tolong bagi aku solusi kepada masalah ini. Dan insyaAllah, waktu kita sedang tidur, maka otak kita akan berfungsi mencari solusi, pilihan, ya, alternatif yang terbaik untuk mengatasi masalah kita. Itu dia proses secara simple, ya, sleep thinking yang Tok Abah belajar tahun 2000. Tok Abah beli buku itu dan telah menggunakan banyak kali kaedah sleep thinking untuk mendapat ilham nak buat kajian, nak menyelesaikan masalah, nak menulis buku, nak mendapat inspirasi buat program baru. Kerana Tok Abah, apa program baru nak buat untuk buat training? Kerana program yang lama tu dah memang meletup, tapi tiap-tiap tahun Tok Abah akan nak buat program baru. Program baru untuk dapat kata tu merangsang diri kita sebelum sibuk nak merangsang orang lain. Sebenarnya tahun 2001, topik baru yang Tok Abah buat ialah magic kan. Semua topik yang Tok Abah akan bincangkan, baik komunikasi, mengalami stres, menjadi pekerja termilang, menjadi pemimpin hebat, menjadi apapun, negosiasi, mesti ujungnya ada secara magical. Itu ilham yang Tok Abah dapat. Tok Abah dapat melalui sleep thinking. Dan secara magical bukannya slogan, bukannya sekadar gimmick. Tak, ini betul-betul. Rupanya hidup kita penuh dengan keajaiban yang kita tak perasan. Itu sebabnya Tok Abah excited sangat. Ilham tu datang melalui sleep thinking. Tok Abah minta, ya Allah, aku nak buat program baru, ya, pendekatan baru supaya dapat berkongsi dengan orang ramai, ya, sebagai satu flagship program yang nak dibuat pada tahun 2001. So sepanjang 2001 Tok Abah buat semua program, ya, komunikasi yang magical, menjadi ibu bapa yang magical, belajar secara magical, menjadi pemimpin terbilang secara magical, yang menjadi pekerja yang terbaik, ya, membentuk integriti secara magical. Macam-macam, ya, semua magical. So mengatasi masalah secara magical, menangani stres tadi secara magical, menangani pasangan yang merajuk secara magical. Apa topik pun tahun ini, tahun 2001, semuanya ada ujungnya secara magical dan miracle. Itu ilham yang Tok Abah dapat dalam tidur. Gunakan kaedah sleep thinking. Tengok,
selesai dilema. Sebab apa pendekatan tahun 2002 tu apa? Tahun 2022 akan dapat mungkin tajuk baru, pendekatan baru. Mungkin isu-isu yang sama tapi pendekatan berbeza, paradigma berbeza, falsafah berbeza, atau mungkin Tok Abah masih sambung lagi kaedah pendekatan yang magical. Sebab tahun ini kita tak banyak sangat buat program secara offline, ada pun tak banyak secara webinar dan online. Jadi mungkin ramai lagi orang Malaysia ataupun orang Nusantara yang belum dapat manfaat daripada program-program yang Tok Abah buat yang dilakukan secara magical dan miracle. Kepemimpinan yang cemerlang secara magical dan miracle. Ya, bangkit semula daripada gagal secara magical. Ya, membentuk keluarga bahagia secara magical. Menangani masalah anak-anak secara magical. Counselling dan mentoring yang magical dan miracle. Semua tu belum banyak ya, masih banyak lagi yang belum kita kongsikan. Walaupun benda tu telah jadi kita punya flagship program tahun 2021. Alhamdulillah. Macam mana Tok Abah dapat tu? Dalam tidur. Dalam tidur, dengan niat, dengan cari bahan, dengan cari buat persediaan, ya, dan tu berdoa pada Allah, tolong Allah beri aku solusi dalam tidurku. Otak lelaki 10% masih berfungsi, otak wanita 70% masih berfungsi dalam tidur. Dan kita gunakan ya bahagian otak yang masih berfungsi ini untuk selesaikan masalah kita atau dilema kita. Subhanallah. Magic tak magic? Magic. Macam mana selesaikan masalah dalam tidur? Mengarutlah. Read up first. Read up first. Belajar dulu. Jangan kita tak tahu, kita terus tolak. Tabayun sebelum kita tolak. Tabayun sebelum kita terima. Google. Apa maksud sleep thinking? Sleepwalking. They call it sleep thinking, ya. Riding on the theta wave. Dia punya falsafahnya. So ingat, Tok Abah dah buat. Dan dengan izin Allah dapat hasil yang luar biasa. Yang di luar jangkaan. Tak terjangkau di akal kita. Ya, Maha Suci Allah memberikan kita solusi dalam tidur kita. Nombor 9, sleep thinking. Alright? So, nombor 10. Sebelum tu, anak-anak Tok Abah berpesan, dah dekat setengah jam Abah bagikan motivasi, takkan tak ingat penaja jangan lupa. Okey, program kita pagi ni ditaja oleh Premium Chocolate, ya, minuman lazat berkhasiat, ya. Ni memang sedap, perasa coklat sedap, memang sedap. Yang ramai yang dah merasa dah. So tak payah nak lah, ya. So memang semua kata memang sedap. Yang penting dia berkhasiat. Minuman macam ni tak boleh buat apa, tak boleh mengubah manusia. Kita mengubah diri kita. Tapi dengan asbab Tok Abah minum ni, maka mudah untuk bertindak, membuat keputusan, untuk exercise, untuk berdayat, sebab kita akan terkenyang 6 hingga 8 jam insya-Allah. Ya. Lepas tu yang penting ada rentetan hobi-hobi yang positif. Tok Abah pun naik basikal waktu malam, ya. Petang-petang kadang dapat berjalan dengan cucu waktu tak lenguh kaki, ya. Atas rumput, jalan atas rumput bersama cucu. Ya, semalam cucu yang datang hujung minggu, ya, ada dia patut balik malam tadi tapi sambung sampai malam tadi seronoknya. Main dengan cucu sampai pukul 10 malam. Sebenarnya pukul 11 baru Tok Abah buka komputer untuk cari bahan baru tentang bagaimana menangani dilema. Itu sebab malam tadi sampai pukul 12.30, 12.35 Tok Abah berhenti buat kerja, dapat ilham sampai nombor 22, tip nombor 22. Bahagia Tok Abah. Tidur nyenyak. Okey, alhamdulillah. So tip nombor 10 ialah di samping Premium Chocolate, program web Be Live kita pagi ni dibawakan oleh webinar, ya, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Ada keluarga yang bahagia tapi tak ceria, boringnya, dullnya, tak ada gurau, tak ada talaum, ya, dan sebagainya. So mudah-mudahanlah, ya, dengan asbab kita berbincang, kita berbicara, kita berkongsi, kita sharing, maka kita akan dapatnya. Tok Abah akan bagikan, ya, satu permasalahan dulu, apa punca masalah. Lepas tu kaedah menangani dan tip-tip dan doa-doa seperti biasalah. Dan banyak tip baru yang Tok Abah akan kongsikan. Bagaimana nak merangsang, how to spruce up hubungan suami isteri, how to spruce up. Spruce, ya, boosting lah, boost. Bahasa canggih sikit.
kehidupan sebagai parents. Sebab parenting adalah satu tanggungjawab sampai mak bapak meninggal dunia. Bukan sampai anak-anak besar dah cukuplah, tak adalah parenting dah. Takkan nak menjadi ibu bapa, nak mendidik anak-anak yang umur 40 tahun. Hei. Ya, masa tu abah umur 60. Masa tu ayah tu abah umur 80 lebih. Ziarah orang tua tu, ayah saya masih sihat ni, alhamdulillah, umur 92. Dia jumpa ayah tu, apa soalan pertama dia? Kau dah sembahyang belum? Dah solat belum? Belum. Kau solat dulu. Lepas tu kita boleh ngobrol-ngobrol, boleh cerita. Anak umur 60 tahun masa tu, that was 10 years ago. Anak umur 60 tahun dia suruh sembahyang dulu. Berhenti ke dia jadi seorang bapa menasihat untuk anaknya yang umur 60 tahun. Allah, ya. Anaknya pula kononnya, ya, orang gelar sebagai motivator lah, inspirer lah. Ini mau pada dalam sah. Kononnya. Orang kata, oh dia inspirer, dia ni motivator. Tak kisahlah siapa anaknya. Tetapi umur anak 60 tahun masih dipesan, oi, solat dulu, lepas tu kita. Nampak tak? Parenting tidak berhenti, ya, selagi mak ayah masih hidup. Ya, so itu yang tak sangat bahagialah, ya. Syukur semuanya mak ayah kita adalah pintu syurga kita. Okey, tip nombor 10 untuk menghadapi dilema. Ini pun kita dah bincang, tapi ramai dah buat, tapi masih ramai yang tak nampak keperluan untuk buat. Dia tu sedekah subuh. Ramai dah buat. Tuan Abah bila baca komen-komen, oh alhamdulillah dapat sedekah subuh pagi tadi. Waktu kita sedekah subuh, maka kita pesan ulama. Salah seorang ulama yang Tuan Abah baca dengar YouTube-nya yang lagi bersemangat untuk sedekah subuh ialah Allahyarham Syekh Ali Jabir. Allahyarham Syekh Ali Jabir ni mantan imam, ya, masih hidupnya mantan imam Masjid Nabawi yang bermastautin di Indonesia. Beliau fasih bercakap Indonesia. Itu yang beliau nasihat dalam YouTube. Kita afdal melakukan sedekah subuh. Ya, tiap-tiap subuh kita sedekah. Sebab waktu subuh ni saya Tuan Abah ikut lebih kurang intonasi Allahyarham Syekh Ali Jabir. Sedekah subuh, ya, sangat afdal, sangat luar biasa kesannya. Sebab di waktu subuh akan turun bersama seorang insan yang Islam itu dua malaikat. Satu malaikat akan mendoakan kebahagiaan, rahmat melimpah ruah kepada mereka yang sedekah subuh, dan satu lagi malaikat akan mendoakan kehancuran untuk mereka yang enggan sedekah subuh walaupun mampu. Dan waktu sedekah subuh itu kalau boleh ya sekali sedekah, ya, maka satu niat untuk selesaikan satu masalah. Itu pesan Syekh Ali Jabir. Allahyarham Syekh Ali Jabir. Tuan Abah sangat terkesan. Tapi itu kata Syekh Ali Jabir Allahyarham, ya, satu kali sedekah, satu kali permohonan lah. Kita ada masalah ke, dilema ke, ataupun sesuatu isu yang belum dirungkaikan, minta Allah selesaikan bila kita sedang bersedekah subuh. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuan Abah dah niat tadi lepas solat, ya, masih dalam poket, ya, sedekah subuh, ya. Tuan Abah cakap, ya, rupanya tak masuk dalam tabung. Ya, tapi dah niat tadi, dah letak duit pun dalam poket, ya. Cuma terlupa sebab kalang kabut nak ke AB Live ni. Ya, nasib baik tu Tok Mak dah siapkan semua meja ni. Baik, so insyaAllah lah, mudah-mudahan Allah redha. Bila kita sedekah subuh, ya, maka, ya, malaikat doakan kita, ya, untuk kebahagiaan. Dan selepas kita sedekah subuh, kita hadiahkan pahala sedekah subuh untuk semua orang yang kita sayang, ya, yang masih hidup ataupun sudah tiada. Mudah-mudahan sampai. Lepas tu kita minta Allah selesaikan. Ya Allah, aku ada satu masalah ni. Ya Allah, aku tak tahu macam nak selesaikan. Kau tolong bagi aku selesaikan. Ya Allah, ramai masih orang hutang kat aku, ya Allah, dan masih belum bayar hutang. Kesian kat dia orang nanti, sengsara mereka di dunia, sengsara di akhirat, sengsara sebab amalan mereka tergantung sebab mereka tak bayar hutang. Dan orang yang mati syahid pun takkan masuk syurga, tak boleh masuk syurga sebab dia berhutang, ya, tak bayar. Gitu. Ini semua maksud hadis, ya. Boleh Google, boleh tanya, boleh tabayun, boleh cek dengan para ulama. Ya Allah, tolonglah, kesian mereka nanti sengsara di dunia, sengsara di kubur, sengsara di akhirat sebab mereka tak bayar hutang, ya Allah. So limpah ruahkan rezeki mereka, banyakkan rezeki mereka, dan lembutkan hati mereka untuk bayar hutang kepada aku, ya Allah. Itu niat Tuan Abah 2-3 bulan ni, ujung-ujung ni sentiasa doa begitu waktu sedekah subuh. Mudah-mudahan Allah
kabulkan. Kata Allah Ilham Syekh Ali Jabir dan ramai ulama memberi nasihat bila sedekah subuh tu paling afdal. Habis sedekah lepas subuh boleh tak? Boleh. Apa waktu sedekah pun sangat baik, sangat baik. Orang yang dah mati, yang kalau dapat peluang hidup balik pun akan bersedekah. Itu maksud ayat Quran. Punya besarnya fadilat sedekah. Tapi sedekah, waktu sedekah itulah kita cari, minta Allah selesaikan dilema yang kita hadapi. You will be surprised, and there is a magical thing happening. Then Allah will solve your problem. When you give sedekah in the morning waktu subuh dan minta bantuan, Allah akan berikan solusi, insya-Allah. Selesai masalah anda satu persatu. Ya, sedekah subuh dan mohon solusi kepada dilema ataupun persimpangan ataupun permasalahan yang anda sedang hadapi. Insya-Allah makbul. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, okey. Itu nombor 10. Ya. Tok Abah berhenti kat situ tau. Masa semalam punya 2 hari lepas punya ilham. So malam tadi cari. Dia solusi tambah nombor 11 yang Tok Abah dapat malam tadi ialah cari jalan tengah. Find the middle of the road solution. Alright. Macam mana tu? Cari jalan tengah ni kadang-kadang kita buat sesuatu yang dua-dua pihak sono, dua-dua persimpangan itu akan dapat fadilatnya. Ya. Okey. Awak ada dilema. Macam mana kita nak satu keluarga jemput kahwin. Dua keluarga jemput kahwin waktu yang sama dan tempat tu jauh. Kalau nak pergi memang walaupun sekarang dah boleh pergi ya, dengan SOP, so tak mampu kita dan dua-duanya rapat ni, yang kerabat ni, macam mana ni? Ni dilema ya. Dua-dua serentak, dua-dua jemput, lebih kurang waktu yang samalah, online dijemput. Allah, macam mana ni? So kita fikir macam mana ni kan, kecil hati ni kan. Kalau tidak, sebab dua-dua rapat, dua-dua penting ya. Dilema tak? Dilema ya. Dua-dua jauh dari rumah kita, tapi dua tempat tu pula jauh. Jadi kalau kita pergi dua-dua tak sempat. Nak pergi kedua memang tak sempat lah. Memang tak mampulah. Apa nak buat? Ni kadang Tok Abah fikir-fikir, okey. Kita pun selepas istikharah kita pergi ke satu rumah ya. Ini berlaku ya, pada Tok Abah. Lepas tu yang satu lagi kita offer beginilah. Saya terpaksa pergi yang dekat ni sikit. Dekat sikit, bukan yang dekat pun. Tapi tak dapat tempat awak. Tapi begini, pada pukul 3, majlis dia pukul 12 sampai 4. So saya akan pergi kat mana pukul 12.30 sampai pukul 1.30. Lepas tu saya akan balik ke rumah ya. Saya akan buat webinar. Just announce to the audience. Tok Abah akan bagi tazkirah selama 10 minit untuk pengantin dan untuk mereka yang hadir. Dia punya excited. Bagusnya, bagus. Okey, bagus. Syukur, terima kasih. Dia punya excited. Dia punya excited sebab kalau pergi pun mungkin tak dapat pun nak bagi tazkirah. Tapi kita bagi tazkirah online. Ya, online. Ya, buat. Jadi kita ucapkan selamat pengantin baru. Of course lah, secara online juga kita bagilah hadiah. Ya, 50 ke 100 ringgit itu online. Boleh buat sekarang. Ya, lepas tu kita bagi tazkirah 10 minit untuk pengantin dan untuk mereka yang hadir. Ya, jadi itu jadi sejarah. Ya. Biasanya tunjukkan gambar nikah, gambar pertunangan kan. Video-video masa kecil. Biasalah kan. Ni di samping tunjuk semua. Ini Tok Abah pula bagi tazkirah 10 minit. Ya, menempuh gerbang perkahwinan. So, satu majlis dapat manfaat, pengantin baru dapat manfaat. Tapi pengantin bukan dengar pun kita punya ceramah. Dia tengah seronok. Gila kau baru nikah semalam. Hari ni walimah. Dia tak ingat apa-apa dah. Ya, ingat pasangan saja. Allahumma salli Muhammad. Ya. So, itu satu pendekatan menang-menang. Ya. Dan Tok Abah pernah berlaku. Ya, so mungkin tak sempat pun kalau nak pergi 2-3 wedding ni tak sempat. Nak buat webinar pula tak sempat. Ya, ni kena pergi ni. Tok Abah kena pergi. Ada 3-4 wedding, so kena pergi 2 atau 3. Jadi tak sempat nak pergi yang keempat. Apa Tok Abah buat? Nak buat webinar pun tak sempat. Apa nak buat? Zaman sekarang Tok Abah buat ya, 5 minit punya video. Buat 5 minit punya video nasihat yang akan dimainkan waktu majlis. Seronok tak?
pengantin tu. Seronok. Ya. Tok Abah tak dapat buat online, buat webinar ataupun Zoom bagi tazkirah, ya, ataupun tausiah sebentar. Tetapi Tok Abah buat rakaman. Dan mereka punya excited, seronoknya, satu family seronok, pengantin seronok, ya, dan orang yang menonton, yang hadir pun seronok sebab ada video 5 minit nasihat Tok Abah. Ini Tok Abah buat, ya, dari masa ke masa. So selesai masalah, bukan selesai masalah, tapi dilema itu dapat diatasi dengan cara yang menang-menang. So ambil jalan tengah supaya kalau ada persimpangan atau dilema, semua pihak puas hati, ya, dilayan dengan saksama. Subhanallah, ya. Itu sebabnya kalau kita berfikir, cari jalan, ada solusi untuk dilema yang kita hadapi, ya. Okey, itu nombor 11. Yang nombor 12 malam tadi punya penemuan juga. Nombor 12 ialah kalau kita ada dilema, yang sana menunggu, di sini menanti. Macam mana, ya, dilema? Di sana menunggu, di sini menanti. So kita kaji, ya, antara dua benda yang hebat ini, mana yang lebih hebat, mana yang lebih Allah. Selepas istikharah, selepas mesyuarat, masih mak pun tak dapat bagi nasihat engkau, mat, ya. Dua-dua baik, dua-dua cantik, dua-dua keluarga yang bagus-bagus, mak pun tak dapat bantu engkau. Dua-dua sayang kat engkau pun sayang kat dua-dua. Tapi mak tak izinkan kau ambil dua-dua sekali. Mak tak izinkan kau ambil dua-dua serentak. Faham ke faham? So kita pun kajilah. Kita buat kajian, ya. Mana yang lebih baik antara keduanya. Dari segi semualah kriteria. Ada 10 kriteria. Kecantikannya, kesolehannya secara fiqh laluaran, ya. Lepas tu keluarganya, tingkah lakunya, dia punya added value-nya gini, adik-beradiknya, kerabatnya dan sebagainya. Maka kita kaji, kita bagi point lah kalau nak. So kita kaji, ya Allah, kita dah musyarat, dah istikharah, tapi masih menemui jalan buntu. So kita buat secara praktikal. Ya, kita buat kajian, kita buat kata tu penelitian, kita tabayun secara logical dan praktikal. Pilih yang lebih baik antara keduanya untuk mengatasi dilema. Okey, itu nombor 11. Pilih mana yang lebih baik based on the criteria yang ada 10. Tu Tok Abah juga jadi fellow utama untuk Akademi Dai Muda Yadim. Ya, kadang-kadang masa kita nak buat pemilihan, katalah untuk projek yang pertama, contohnya street dakwah yang diterjemah oleh bro Firdaus Wong. So kita pun confuse ni, ada 24 orang peserta, kita nak cari yang terbaik. Ada masa tu ada 8 kumpulan, 8 grup. Nak pilih kumpulan mana yang terbaik untuk projek yang pertama itu. So kita pun buat 10 kriteria. Dan setiap kata kita bagi 1 hingga 10 markah. Jadi kita kenal semua, kita tahu, dan kita dilema lah nak pilih. So based on that criteria yang praktikal itu, kita pun pilih, ada 3 kumpulan yang sangat dekat, beza dengan setengah markah sebenarnya, ya 1 markah je beza. Tapi sebab ada kriteria, dan kita berbincang pula, bermusyarat, ya. Masa tu Tok Abah dengan Bro Firdaus Wong je, walaupun ada 4 orang fellow, tapi 2 tak dapat hadir. Tok Abah ada 2 orang, so kita bermusyarat, berbincang, gunakan 10 kriteria, kita pilihlah kumpulan yang terbaik, ya. Itu base nombor 12 tu. Nombor 13, kita pegang hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, bila kita menghadapi dilema antara 2 mudarat, 2 situasi, ambil yang kurang mudarat. Kita ada 2 dilema, ya. Dua-dua ni solusi, ya, yang kadang-kadang dua-dua ada masalah, dua-dua ada cabaran. So pilih yang kurang mudarat, ya. Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Dilema tak? Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Mana kurang mudarat, yang mana satu? Lebihkan ibumu, ya. Siapa yang patut kita beri khidmat dan bantuan dan ketaatan? Ibumu. Lepas tu ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu bapakmu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So awak pula kata ditelan mati mak, diluah mati bapak. Macam mana aku nak buat ni? Ya, mak kata gini, bapak aku kata gini, macam mana ni? Mana boleh ada dilema macam tu? Memanglah dilema kalau ikut logik. Tapi ingat, lebihkan mak kamu 3 kali ganda baru bapak kamu. So ada dilema tak? Adalah dilema, tapi kita ada solusi. Kalau ada dilema antara mak atau bapak, lebihkan mak. That's it. Nabi pesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan.
Selesai dilema? Selesai. Of course ada pihak yang kecil hati. Ayah kecil hati. Ayah mungkin merajuk. But antara dua mudarat, mana awak takut? Mak merajuk ke ayah merajuk? Tak payah jawab lah. Tak payah jawab ya. So sebenarnya di telan mati mak, di luar mati bapa bukanlah tak tepat, tapi bukanlah dilema sangat. Dilema, tapi bukanlah dilema sangat sebab solusinya ada. Kita wajib aula melebihkan mak dalam situasi yang yang tidak bertentangan dengan syariah lah. Ya. Dua-duanya betul. Dua-duanya baik, tapi kita di persimpangan antara mak dengan ayah. That is why hakim pun dalam keadaan biasa, bila suami isteri bercerai, siapa yang ada hak penjagaan anak-anak? Anak dilema, nak ikut mak ke nak ikut ayah? Kan dilema anak. Ya, anak yang ni kesian bila suami isteri bercerai. Tapi hukum ya menjelaskan bahawa biasanya dalam keadaan biasa ibu ada lebih hak untuk menjaga anak-anak dengan syarat mereka ada kemampuan dan sebagainya. Dalam keadaan biasa, ya, itu ada hukum. Itu maksudnya, ya, mana yang kurang mudarat. Gitu ya. Baik. Alright. Dan saya ingat Tok Abah rasa kita boleh berhenti kat situ kot ya. So Tok Abah rasa cukup lah tu ya. Dah 45 minit. Dan ingat ya, jangan lupa Tok Abah punya webinar pada 29 bulan 12. Webinar membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. InsyaAllah berbaloi, insyaAllah sangat penting. InsyaAllah akan mengubah diri anda, keluarga anda, mungkin masa depan anak-anak dengan asbab usaha anda. Tok Abah tak boleh mengubah apa-apa, cuma berkongsi ilmu, tips, panduan ya, pengalaman untuk membentuk keluarga yang lebih ceria dan bahagia. Sebab when you are happy, you can give your best. Ya, insyaAllah berbaloi kita akan bincangkan apakah punca masalah dalam rumah tangga dan ibu bapa, apakah rintihan anak-anak yang tidak terucap, dan kita akan bagikan tips, pandangan dan doa-doa. InsyaAllah penting, insyaAllah berbaloi. Come ya, attend our webinar pada 29 Disember pukul 8.30 malam ya. Dia punya kos pelaburan cuma RM30 untuk semua orang di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, Australia, Amerika yang nak join. The cost is still the same. Ya, jangan buat kata mahal ya. InsyaAllah berbaloi, dah ramai yang mendaftar. Come, this is the last webinar of the year. Janganlah, mudah-mudahan masih panjang umur untuk buat webinar akan datang. And it is not impossible. It could be the last webinar the whole life. Ya. So Tok Abah ucapkan selamat pengantin baru, selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat bertugas. Tok Abah akan bekerja pukul 10 nanti akan bersama dengan warga-warga Jacob ya. Bagaimana nak transformasi hidup menjadi pekerja yang cemerlang. Ini pukul 10 sampai pukul 12. Itu sebabnya Tok Abah kena rehat sekarang buat persediaan dan sebagainya. So insyaAllah ya, all the best ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Mudah-mudahan sampaikan Assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Take care, be safe ya. Kata tu be careful ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.